Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat bersua kembali. Jadi hari ini kita akan sambung kepada jenis data integer. Kita akan lihat jenis data integer dan juga float. Okey, sebelum itu kita lihat apa maksud integer. Okey, integer ialah nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Okey, integer juga dikenali sebagai nombor bulat. Jadi, integer boleh terdiri daripada nombor negatif, sifar dan juga nombor positif. Jadi, tidak ada masalah untuk integer. Saya pasti anda semua mengenali nombor integer. Kita telah pelajari integer dalam subjek matematik. Jadi, bila kita sebut integer, selalunya integer ini dia melibatkan operator matematik, simbol dan juga contoh. Okey, kita lihat kepada simbol yang digunakan dalam operasi matematik biasa dan juga simbol yang akan digunakan dalam operasi komputer. Okey, untuk tambah tiada masalah. Okey, komputer juga dan atur cara komputer kita tetap menggunakan simbol yang sama. Okey, bagi tolak juga kita menggunakan simbol tolak. Tetapi lihat kepada darab dan bahagi. Okey, untuk simbol matematik kita menggunakan simbol biasa. Okey, darab ataupun simbol X. Bahagi, okey, simbol yang biasa. Tetapi apabila kita berada dalam penulisan atau cara komputer, darab tadi, X tadi, kita akan menggunakan simbol star, manakala bahagi, okey, kita akan menggunakan palang sengit ni lah. Okey, slash. Okey, ini untuk integer. Okey, pengenalan jenis data integer. Jadi selepas ini kalau nombor perpuluhan, okey, kita tidak boleh isytiharkan dia sebagai integer. Okey, next. Okey. Kita lihat kepada contoh. Okey. Pemboleh ubah akan sentiasa memegang nilai integer apabila fungsi integer digunakan. Okey, contoh A. Okey, A ini adalah pemboleh ubah kita. Okey, int. Okey, integer, kita isytiharkan integer sebagai 10. A di sini. Okey. A ini adalah pemboleh ubah. Okey. int ini adalah kita beritahu kepada komputer jenis data. Manakala nilai 10 ialah kita berikan nilai kepada siapa? Kepada pemboleh ubah. Okey, begitu juga untuk B. Okey, B, int. Okey, B, pemboleh ubah B, kita namakan dia sebagai B. Integer kita isytiharkan dan kita beri nilai B ini kepada 29. Jadi kalau awak lihat untuk C, kita tak isytiharkan pun C ini apa. Sebab apa? Dalam Python, apabila kita telah isytiharkan A dan juga B, maka secara automatik C ini akan menjadi integer. Jadi ini adalah C equal A plus B dan dia akan printkan C untuk mendapatkan jawapan. Ini jawapannya ialah 39. Okey, nanti kita akan lihat apa akan jadi kalau kita menggunakan int dan juga float dalam proses pengiraan. Okey, seterusnya sebelum itu saya akan padam dahulu. Okey, untuk kita pindah kepada slide seterusnya. Okey, tulis segmen kod Python dengan menggunakan operator matematik. Contohlah nombor 1. Okey, nombor 1 kita lihat. Okey, tolak bagi A equal 50 dan B equal 36. Jadi kita perlu isytiharkan A equal, int, berapa? Int 50. B sama dengan int, kita buat exercise sikit ya, sama dengan 36. Dan dia minta untuk hasil
tolak. Jadi kita tahu hasil tolak ialah C equal A tolak B. Okey, dan untuk mengeluarkan output, okey, kita perlu tulis print C. Okey, print C. Jadi di sini kalau awak lihat kita ada 3 bahagian. Okey, saya bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama, okey, sekejap. Okey, yang pertama ialah A. Okey, A dan B. A dan B ini kita panggil sebagai input. Okey, kemudian kita pergi pula kepada C. C tolak B adalah apa? Ialah proses. Manakala yang terakhir ialah okey, yang terakhir ialah print C. Print C ini kita kenali sebagai output. Jadi kalau kita kaitkan, okey, Python, kenapa kita perlu belajar algoritma? Okey, kita boleh lihat di sini permulaannya ialah mula. Okey, mula. Kemudian kita pergi kepada input. Setelah itu kita pergi kepada proses. Okey. Prosesnya apa di sini? Okey, prosesnya ialah okey, prosesnya ialah C equal A tolak B. Kemudian output. Okey, output ialah kita keluarkan nilai C. Input ialah A, B. Dan akhir sekali ialah tamat. Okey, ini adalah contoh carta alif untuk soalan nombor 1. Okey, mula. Okey, A equal int 50, B integer 36. Okey, kita masukkan input. Okey, ini adalah inputnya. Okey, C A tolak B adalah proses dan print C ialah output. Okey, ini untuk menjawab soalan nombor 1. Ini adalah contoh kepada segmen kod lah. Okey, so saya minta untuk pelajar cuba menjawab soalan nombor 2 dan juga soalan yang ketiga. Okey, kita lihat kepada topik seterusnya iaitu double ataupun float. Okey, double ialah sejenis data yang mewakili nombor. Perbezaan antara double dan integer ialah nombor yang diwakili oleh double ialah nombor yang mengandungi pecahan, iaitu nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Kita tahu kan, bila sebut sahaja pecahan, bermaksud dia ialah titik perpuluhan. Jadi double boleh terdiri daripada nombor negatif dan nombor positif yang bertitik perpuluhan. Ini membolehkan kod arahan membuat pengiraan yang lebih jitu semasa membuat pengiraan wang ataupun menyelesaikan masalah matematik yang kompleks. Okey, rajah 3.4 menunjukkan garis nombor bagi nilai double bermula dengan nilai negatif 3.5 hingga 3.5. Inilah contoh. Okey, bermula daripada negatif sehingga ke positif. Sama juga dengan integer, negatif kepada positif. Cuma integer dia adalah nombor bulan, dia tiada titik perpuluhan. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini adalah contoh bagi double C++. Okey, boleh tengok double. Okey, kita isytiharkan double num1 equal 3.5. Okey, kemudian kita keluarkan output nilai untuk double pertama. Okey, kemudian kita isytiharkan double untuk nombor kedua. Kita keluarkan output untuk nombor kedua. Okey, kemudian kita buat operasi nombor ketiga dan seterusnya kita keluarkan output. Okey, Cout ialah fungsi output bagi bahasa pengaturcaraan C++. Kalau awak tak tahu. Okey, ini adalah bahasa untuk keluarkan output Cout. Okey, untuk masukkan input Cin. Contohlah kan. Okey, yang ini untuk isytiharkan. Okey,
Manakala Python, kita tak guna cout. Kita guna print. Okey, dalam Python kita akan gunakan print untuk mengeluarkan output. Jadi kita tengok di sini, okay, norm1 equal float 3.333. Okay, norm2 equal float 10.401. Okay, norm3 equal norm1 plus norm2. Kemudian print norm2 untuk kita keluarkan output yang ini. Okay, kemudian lihat lagi satu ialah round nombor norm3 2. Apa maksud yang ini? Okey, ini maksudnya ialah kita ingin bundakan kepada titik perpuluhan. Okey, kalau awak lihat di sini boleh ubah norm1 isytiharkan dengan jenis data float dengan sintaks umum iaitu float. Okey, kita tengok sini round norm3. Okey, maksudnya di sini okey 17.734. Okey, norm 3 kita ambil jawapan norm 3 yang ini. Okey, norm 3 kan? Okey, kemudian kita nak bundakan dia kepada 2 titik perpuluhan. Akhirnya jadi 17.73. Kalau kita nak bundakan kepada 1 titik perpuluhan pun boleh. Kita akan buat round norm 3 equal 1. So, dapat 17.7. Atau kalau kita nak buat titik perpuluhan kepada 4 titik perpuluhan. Okey, 4 titik perpuluhan. Jadi, round. Okey, norm 3, 4. So, akan dapat jawapan 13.7340. Ini sebagai contoh. Okey, dalam float, okey, kita boleh tambah lagi satu fungsi, iaitu fungsi yang ini untuk kita pindahkan ataupun kita tukarkan titik perpuluhan kepada berapa titik perpuluhan yang kita inginkan. Okey. Habis untuk integer dan float. Jadi, saya minta untuk anda cuba menjawab soalan ini. Okey, anda dikendaki menulis satu atau cara mudah untuk menolak, mendarab atau bahagi 2 nombor perpuluhan. Nombor ini akan dibundakan kepada 1 titik perpuluhan bina satu kod segmen bagi atau cara ini. Jadi untuk soalan ini, okey, awak boleh pilihlah. Okey, boleh pilih sama ada ingin buat atau cara menolak atau nak buat atau cara mendarab ataupun bahagi kepada 2 nombor perpuluhan. Jadi nombor bahagi 2 kepada nombor perpuluhan. Jadi nombor ini akan dibundakan kepada 1 titik perpuluhan. Okey, jadi boleh pilih sama ada ingin untuk menolak ataupun ingin buat segmen kod untuk mendarab ataupun untuk bahagi bagi 2 nombor perpuluhan. Selepas tu cuba selesaikan dan semak dengan cikgu. Okey, sama ada atau cara awak itu betul ataupun tidak. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Jadi kita akan sambung kepada topik string. Selepas ini char dan string untuk pelajaran yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.